Assalamualaikum, salam sejahtera. Cikgu nak kembali lagi. Pada kali ini kita akan lihat pelajaran matematik tambahan SPM berkenaan dengan nombor indeks. Apakah yang dimaksudkan sebagai nombor indeks? Nombor indeks ialah nombor yang digunakan untuk menunjukkan perubahan nilai secara statistik. Suatu nilai boleh mengalami perubahan. Perkara yang perlu dipertimbangkan dalam perubahan itu adalah apakah dia nilai semasa dan apakah dia masa bandingan, iaitu masa yang kita gunakan sebagai rujukan untuk kita membandingkan perubahan nilai. Biasanya kita menggunakan tahun. Formula untuk nombor indeks ialah I sama dengan Vx per dengan Vo darabkan dengan 100. Kalau kita perhatikan, formulanya seakan-akan formula untuk mengira peratusan. Dalam perubahan, kita mesti tentukan apakah dia masa yang kita gunakan sebagai perbandingan yang kita panggil sebagai tahun asas. Tahun yang kita hendak bandingkan merupakan tahun rujukan sama ada selepas daripada tahun asas ataupun sebelum daripada tahun asas. Sebagai contohnya, kita hendak membandingkan perubahan nilai daripada tahun 2020 dengan tahun 2019. Ini kita sebut sebagai indeks. Bagi tahun 2020 menggunakan tahun 2019 sebagai asas. Dalam kes ini, tahun 2019 digunakan sebagai asas. Jadi, untuk mengira indeks ini, kita mengambil nilainya pada tahun 2020 bahagikan dengan nilai pada tahun asas iaitu 2019 darabkan dengan 100. Contoh yang popular adalah indeks harga barang. Nilai asas adalah 100. Ataupun kalau dalam bentuk nombor, nilainya adalah 1. Sekiranya tidak ada sebarang perubahan, nilainya adalah 100. Sekiranya nilai indeks yang diperolehi lebih besar daripada 100, itu menunjukkan telah berlaku kenaikan kepada nilai. Sebaliknya, jika nilainya kurang daripada 100, itu menunjukkan berlaku pengurangan nilai. Perhatikan contoh ini. Purata perbelanjaan isi rumah pada tahun 2018 ialah RM3.578. Pada tahun 2020, purata pembelanjaan isi rumah ialah RM4.033. Cari indeks purata pembelanjaan bulanan isi rumah pada tahun 2020 berasaskan tahun 2018. Belanja pada tahun 2018 3578, belanja pada tahun 2020 4033. Ingat rumusnya, I 20/18 dibaca sebagai indeks bagi tahun 2020 berasaskan tahun 2018 ialah berapakah belanja pada tahun 2020 perkan dengan belanja pada 2018 darabkan dengan 100. Jadi 4033 bahagikan dengan 3578 darabkan dengan 100. Nilai yang kita akan perolehi adalah 112.72. Ini adalah indeks belanja pada tahun 2020 berbanding ataupun berasaskan tahun 2018. Sekarang kita akan lihat apa yang dimaksudkan dengan indeks gubahan. Tulis
I huruf besar dan diletakkan bar di atasnya. Kalau kita perhatikan daripada simbol dalam statistik, bila kita letak bar di sebelah atas, itu menunjukkan nilai purata. Jadi, indeks perubahan adalah nilai indeks purata bagi beberapa indeks dengan mengambil kira sumbangan setiap indeks ke atas nilai keseluruhan indeks. Perkara yang perlu dipertimbangkan dalam pengiraan indeks perubahan ialah IN, iaitu nilai indeks bagi setiap item-item yang menyumbang dalam indeks perubahan ini. WN adalah pemberat bagi setiap item ke atas nilai keseluruhan indeks. Jadi, formula yang perlu kita gunakan adalah indeks perubahan sama dengan sigma II WI perkan dengan sigma W. I ini bermaksud indeks bagi setiap item, W adalah pemberat, dan I adalah item-item berkenaan. Perhatikan tertanda sigma. Sigma bermaksud hasil tambah. Dalam kes ini, kita perlu mendapatkan hasil tambah bagi hasil darab setiap indeks dan pemberat bagi setiap item. Ingat, pemberat adalah merupakan nisbah sumbangan kepentingan suatu item ke atas keseluruhan nilai dalam bentuk nombor. Contohnya, sekiranya kita ada belanja utiliti bulanan bagi air RM40, elektrik RM100 dan telefon RM200. So, ini adalah 3 item yang menyumbang kepada pembelanjaan utiliti dalam kes ini: air, elektrik dan telefon. So, secara purata, RM40 digunakan untuk air, RM100 digunakan untuk elektrik, dan RM200 digunakan untuk telefon. So, untuk mendapatkan pemberat, pemberat adalah merupakan purata. Kita boleh menggunakan nilai-nilai tersebut ataupun kita boleh mudahkan. So, kalau kita perhatikan nisbah bagi belanja air kepada elektrik kepada telefon 40, nisbah 100, nisbah 200. Apabila kita mudahkan, kita akan dapat 2, nisbah 5, nisbah 10. Jadi dengan ini, kita boleh katakan pemberat bagi A adalah 2, pemberat bagi E, iaitu elektrik, adalah 5, dan pemberat bagi telefon adalah 10. Jumlah pemberat sigma W adalah 2 tambah 5 tambah 10, iaitu 17. Sekarang perhatikan contoh soalan ini. Jadual menunjukkan harga bagi 4 barangan A, B, C dan D yang digunakan pada tahun 2016 dan 2018 dalam pembuatan suatu produk. So, ini adalah maklumat yang diberikan. Bagi barangan A, harga pada tahun 2016 RM40, 2018 RM10, dan pemberat dalam bentuk peratusannya adalah 10. Untuk B, RM50, RM56, dan pemberatnya 20. C, RM60, RM92, dan pemberatnya 40%. Dan D, RM4.50 pada tahun 2018, RM5.58, dan pemberatnya adalah 30. Perhatikan, sebab pemberat dalam bentuk peratusan, jumlah pemberat mestilah berjumlah 100. Soalannya, hitungkan indeks harga barangan pada tahun 2018 berasaskan tahun 2016. Kemudian yang kedua, hitung nilai gubahan bagi barangan pada tahun 2018 berasaskan 2016 dan tafsirkan. Seterusnya, tentukan harga barangan ataupun produk tersebut pada tahun 2018
jika harga pada tahun 2016 adalah RM2.65. Yang pertama, kita dikendaki menghitung indeks harga barangan pada tahun 2018 berasaskan tahun 2016. Kemudian kita dikendaki menafsirkan hasil yang kita perolehi. Jadi kita perlu mengira indeks harga bagi setiap barangan. Untuk barangan yang pertama, A RM2 perkan dengan RM1.40 darab 100, kita dapat 150. Kemudian barangan yang kedua, cara yang sama, RM1.56 bagi RM1.50 darab 100, kita akan dapat 104. Barangan C RM1.92 perkan dengan RM1.60 darabkan dengan 100, kita dapat 120. Untuk indeks harga barangan D RM5.58 perkan dengan RM4.50 darabkan dengan 100, kita akan dapat 124. Untuk menjawab soalan bahagian yang kedua, kita dikendaki mengira indeks gubahan bagi barangan berkenaan. Formula yang perlu kita gunakan, indeks gubahan sama dengan sigma II WI per dengan sigma W. So dalam kes ini, kalau kita perhatikan, kita perlu mendarabkan indeks dan pemberat masing-masing. Kemudian kita perlu tambahkan. So kita darabkan 150 untuk barangan A darab 10, 14 darab 20, 120 darab 40 dan 124 darab 30. Kita perlu tambahkan hasil darab ini dan dibahagikan dengan jumlah pemberat, iaitu 100. Hasilnya kita akan peroleh 12.100 bahagi dengan 100. Kita akan dapat indeks gubahannya adalah 121. Apa yang dimaksudkan dengan indeks gubahan 121? Ia bermula dengan nilai 100. Kalau 121 bermakna nilainya bertambah sebanyak 21%. Maknanya secara purata harga barangan telah meningkat sebanyak 21%. Dalam soalan bahagian yang ketiga, kita dikendaki menentukan harga barangan produk tersebut pada tahun 2018 jika harga pada tahun 2016 adalah RM2.65. Cikgu suka bermula daripada formula asas bagi indeks harga. Untuk mendapatkan indeks harga, formulanya adalah harga pada tahun berkenaan ataupun pada masa berkenaan bahagikan dengan harga pada tahun asas darabkan dengan 100. Dalam soalan bahagian B, kita dapati bahawa indeks gubahan yang kita perolehi adalah 121. Maknanya 121 kita perolehi dengan membahagikan harga pada tahun 2018 dengan harga pada tahun 2016, iaitu RM2.65 darabkan dengan 100. Bila kita tukar tajuk formula untuk mendapatkan harga pada tahun 2018, ia adalah 121 darabkan dengan 2.65 bahagikan dengan 100. So hasilnya kita peroleh adalah RM3.21. Sekian dulu untuk kali ini. Moga berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Jangan takut, jalan terus. Cukup dulu untuk kali ini. Sampai jumpa dalam video yang akan datang. Jangan takut.